Al-Quran. Jom tadarus Al-Quran. Jom sayang, jom kawan dengan Al-Quran. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi bihubbi linnabi wa alihi abdil hawaya bi salihin niyati. Rabbi bihubbi linnabi wa alihi abdil hawaya bi salihin niyati. Rabbi bihubbi linnabi abdil hawaya bi salihin niyati. Rabbi bihubbi washabihi abdil hawaya bi salihin niyati. Rabbi bi astagfirullahaladzim. Jadilah Ampau tu dia mula kelas lewat angat kan ni. Dah macam-macam. Ya, jomlah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada guru Iqra kita, muqaddam kita, sampailah kita boleh baca Quran, seluruh guru Quran kita semua, dan juga kepada guru-guru yang khusus kepada kita, terutama yang di Dewan Selawat adalah guru kita adalah Sayyidi Ustaz Muhammad Nizam Ma'rifat Al-Banjari hafizahullah, Sayyidi Syekh Ashraf Hamid Hasanin hafizahullah, dan juga kepada rantaian sanad yang menghubungkan kita dengan guru-guru semuanya, menghubungkan kita dengan baginda Nabi SAW. Maka kepada baginda, kepada guru baginda Sayyiduna Jibril alaihi salam ala nabiyina afdhalus salawat wa atammus salam, syai'un lillah wa lahum minna hadiyatul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan, ya kan. Okay, seterusnya Al-Fatihah untuk kita semua sekali. Moga Allah bukakan futuhat ilmu, kefahaman dan juga kemudahan untuk kita nak boleh ilmu, dan juga nak boleh satu ilmu yang sangat penting untuk kita nak baca kalamullah dengan baik, kerana kita nak meningkat kepada tilawah lisan, kepada tilawah badan kepada tilawah hati kepada tilawah nafsu, seterusnya kepada tilawah ruh, seterusnya tilawah sir dan sebagainya. Ala hadhihi niyyah bisri thawabil Fatihah. Ya Hayyu Qayyum, bismillahirrahmanirrahim. Okeylah. Jadi insya-Allah untuk malam ni kita akan sambung pada halaman 106. 105. Confirm eh? Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saat sebelum tu, jomlah kita sama-sama bersugi dulu. Mana ada sugi dulu insya-Allah. Doa sugi maksudnya lebih kurang, ya Allah putih, bersihkan gigiku, kuatkan gusiku, fasihkan lidahku, untuk baca Quran, untuk baca madih sebagainya insya-Allah. Lepas tu yang mana yang pegang dengan tangan kiri, pegang tangan kanan bagi elok.
jaga adab kita dengan Quran, maka insya-Allah Allah memudahkan untuk kita nak boleh baca Quran bagi elok insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Illa al-haqq. Illa al-haqq. Okay. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. انتهوا خيرا لكم. إنما الله إله واحد. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. له ما في السماوات وما في الأرض. السماوات وما في الأرض. وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءكم
Okay, Ustaz, kita melayang tu. Kita batanglah. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum. Wa anzalna إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه. Dengar waktu kita kata waktu apa kita baca macam ni point dia adalah dengan kita dengar sambil mata kita tengok ayat Quran tersebut, sambil-sambil tu kita perhati mulut orang yang sedang kita dengar tersebut. Supaya apa? Supaya kita tahu tang dia berhenti tadi min, dia tak berhenti bunyi min saja tapi dia bunyi min. So fadilat dia macam mana? Fadilat dia di situ adalah kalau kita baca macam tu, confirm Ustaz Arif kita akan tulis dia pun mim nun ha, sebab dia dengar dalam hujung tu. Sebab tu waktu kita baca macam ni walaupun nampak macam simple lah, kita follow ikut ya, tapi sebenarnya kalau kita tak ikut betul-betul, kita yang rugi sebab kita tak dapat yang sebetul-betulnya. Kalau anda dengar bunyi itu maknanya ada huruf ha yang Al-Faqih baca kan. Okay, sekali cuba try nak dengar bunyi tang hujung cewa. Hampa jangan saja-saja pula tiba-tiba main tang tu min. Tak boleh tak cia, dia kena sambung terus Okey, cuba dengar فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ. Tu clear sikit. Kira tadi dia tak dengar tahu hujung tu. So maknanya apa mungkin ada yang salah. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Okay, macam biasa yang selalu juga adakan salah juga ialah pada qalqalah pada huruf dha, sedangkan huruf dha bukan daripada huruf qalqalah. Okey. Dan macam kemarin kita nak test sebelum kita nak tengok apakah kita akan sambung muka surat sebelah ataupun tidak. Tapi anda penyelamat. Kalau tidak, kita sambung muka surat sebelah, kita habis surah Nisa tu saja. Tapi berdasarkan daripada jawab tajwid dulu. Seorang daripada lelaki, seorang daripada perempuan. Okey ya. Soalan pertama kita tanya hukum, hampa bagi contoh. Soalan kedua kita bagi contoh, hampa jawab hukum. Boleh? Boleh. Okey. So maknanya random lah. Saya tanya bukan untuk lelaki atau perempuan tapi jawab. Maknanya kalau tadi dah ada yang orang perempuan jawab, so lagi untuk orang lelaki pula jawab. Macam itulah. Yang kita dah mengaji lah insya-Allah. Alqaha ila. Silap tak beritahu. Sebelum tu nak kita tanya yang kita dah mengaji berdasarkan matan Tuhfatul Atfal ataupun yang kita pernah mengaji sama-sama tu. Kan kita pernah sebelum daripada kita beretika, kita ada yang main cerodong yang masuk tu kan. So maknanya yang cerodong tu kita dah ada hukum wakam yang kita dah mengaji.
So nak tanya sekali ingat tu kan nak ikut yang Tuhfatul Atfal ni dulu? Ha? Ikut matan? Okey ya. Okey, kita tanya ikut matan. Tak boleh jawab kena yang sebut tu. Okey. Al-Masih. Wah, ni yang paling simple lah. Baru ngaji semalam salah je. Ha? Okey, Muslihah jawab dah. Alif Lam Qamariyah. Pasal apa Qamariyah? Satu kunci dah lah, dia tak ada syaddah. Okey. 1-0. Daripada orang lelaki pula insya-Allah. Al-Masih. So yang seterusnya soalan dia berbunyi macam ni. Bagi satu contoh dalam muka surat ni, hukum dia izhar syafawi. Izhar syafawi daripada orang lelaki ya khususnya. Okey, Ustaz Syaril. Dah syafawi. Tahu nak. Ayat tahu nak tu. Agak lah tahu nak. Ayat 173 tidak sambung dari mana? Kita juga dah sambung. Fayu'azibuhum. Cara sebut contoh tu salah lah. Betul tu betul. Cara sebut contoh tu salah. Fayu'azibuhum azaban. Dia dah mati je apa dia bertemu apa? Dia mati terus dah. Tak ada berjumpa dengan siapa-siapa dah. Aduh. Tak apalah, yang pasti betul. Bagi jalan. Jaga. Kita dah ada pengalaman semalam. Ada orang yang terlalu berjalan dengan otak dia. Sampai kita ada mengajak ni berpenin. 3 orang untuk guru duduk ni dengan dia seorang yang malam. Bahaya juga kalau tak terlalu berjalan otak ni. Okey. Jadi sebabkan betul belakang, kita sambung perhabiskan surah Nisa kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. In imru'un halaka laysa lahu waladun wala In imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Okey, jadi alhamdulillah. Masalah kita untuk ni apa kita pada lewatlah sama nak lengah-lengah masa. Insya-Allah kita akan terus kepada hukum tajwid kita berdasarkan daripada kitab Tuhfatul Atfal.
Tuhfatul Atfal, untuk pengetahuan, Tuhfatul Atfal adalah kitab yang basic lah, ataupun asas bagi orang yang nak ngaji tajwid. Kalau orang yang dah tera-tera, mungkin dia anggap ni kitab yang dah tak perlu pandang lagi. Wah. Padahal benda yang mengajarkan kita daripada awal itulah yang sangat-sangat kita kena tetap jaga. Jangan kita nak pelekehkan. Inilah permulaan kita gitu. Maka tuhfah itu adalah satu benda yang mahal. Al-atfal, budak-budak. So di dalam situasi kita ni tak semua lah budak-budak. Yang duk mengajak ni pun bukan budak-budak. So main mana atfal, macamlah kita ayyuhal walad. Yang mengaji tu setengahnya memang veteran-veteran lah. Contoh mengaji kita Imam Ghazali, ayyuhal walad. Tapi pasal walad ataupun atfal untuk kitab kita ni, Tuhfatul Atfal, sebabnya adalah nak bagi tahu kata kalau kita dah tua sekalipun, kalau kita masih tak erti ilmu tajwid, maka kita lah atfal, budak-budak yang baru nak belajar ilmu tajwid. Maka benda ni yang sangat berharga untuk budak-budak, Tuhfatul Atfal. Dan kitab yang Faqih pegang sekarang ni adalah kitab yang manfaat lah. Kalau kata insya-Allah kalau ada rezeki nanti untuk Dewan Selawat punya kita nak mengaji tajwid nanti, insya-Allah balailah kalau ada kitab ni. Kitab ni adalah karangan daripada Ustaz Muhammad Tariq As-Siddiq bin Cik Ahmad Al-Qadahi. Orang mana ni? Orang Kedah kita. Hidup Kedah. Apa tak sambut? Okey 3.5 hampa 3.45 dah ni. Bagi ya semangat sikit. Aku tak tahu apa malam ni. Okeylah. So dalam ni kalau kata anda ada kitab ni nanti ni, hampa boleh tengoklah. Dia dah ada dengan penerangan apa semua dalam bahasa Melayu, tapi tulisannya tulisan Jawi. Baguslah ustaz ni. Dan kitab ni memang bermakna sebab satu, dia ada satu kata-kata aluan. Bila kata-kata aluan daripada guru-guru ni, maknanya mesti guru dah tengok kitab tersebut. So, guru-guru yang beliau dah tadah dalam kitab ni, antaranya Syekh Ashraf sendiri. Seterusnya Syekh Nabil. Syekh Nabil ni antara guru Quran di Masjid Syekh Saleh Ja'fariyah. Yang ketiganya, beliau tunjukkan juga kepada guru beliau yang beliau mengaji di Tonto. Tonto, La Quran Illa Ahmadi. So, maknanya hebatlah. Dia mengaji ni memang sungguh-sungguh mengaji lah bab ilmu tajwid ni. Baru dia bawa kelas kitab ni. Dan juga yang seterusnya orang Malaysia kita, Imam Masjid Zahir. Siapa dia? Syekh Roslan. So 4 guru ni dia dah tunjuk tak ada. Kata dia nak bawa kelas kitab ni, semua guru-guru tersebut sangat puji lah. Dan dia dah tengok daripada berik satu persatu. Dan dia rasa memang sangat bermanfaat. So nanti kalau tadi insya-Allah di Dewan Selawat kita ngaji kitab ni. Daripada awal sampai habis memang dah dijelaskan. Fawaid-fawaid yang dapat daripada guru bagiannya pun, yang tak perlu kepada kena tengok pada mulut guru, semua ada dalam ni insya-Allah. Dahsyatlah kitab ni. Cumanya ruginya Fakir baru hari ni jumpa kitab ni. Kitab ni memang ada mengaji dah tu. Tapi baru jumpa hari ni. So yang dulu ni kita dah mula nak muzakarah balik, kita pun dah tak ingat lah. Tapi kalau dulu ni kita dah jumpa kitab ni, mudahlah, semua dah ada dalam ni. Faham? So tapi alhamdulillah lah, ala kulli hal kita dapat malam ni dengan kitab ni. Untuk yang dah nak masuk kepada yang agak susah ni, itulah kita akan masuk malam ni adalah pada fil mislain wal mutaqaribain wal mutajanisain. Ini ada hukum yang seterusnya. Okey. Seterusnya ni, tapi disebabkan level dia adalah level susah sikit, so kita akan ambil satu daripada pecahan ni ya. Itulah mislain al-mutaqaribain. Ni memang kena bagi fokus bagi betul-betul ya. Tapi minta jangan terlalu travel sangat, otak tu bahaya. Al-mutaja nisan. Okey. Yang kita nak ambil untuk malam ni saja adalah ni, misline. Hak ni first time dengar ke? Dah biasa dengar?
Biasa dengar ada. Kita dalam Tuhfatul Atfal pun dah ada sebelum ni. Tapi hak tu pada hukum mim mati. Sebabkan mim mati, dia berada pada hukum mim mati, tapi mim mati bertemu dengan huruf mim. Maka itu idgham mislain. Dan kita dah sebut idgham mislain saghir. Hari ni kita akan tahu macam mana kita nak tahu saghir ke kabir. Ketiga-tiga ni akan melibatkan saghir, kabir. So, kita ikut step ustaz ni ya. Dia dah susun comel lah. Okey. Yang pertamanya kita akan tengok dari segi huruf dia. Maknanya idgham mislain ni, mislain ni, mutaqaribain dan juga mutajanisain ni, dia ada huruf-huruf dia. Tak macamlah ikhfa syafawi, ikhfa hakiki yang kita dah ngaji sebelum ni, semuanya ada huruf-huruf dia. Maka kita nak bahas pada huruf dia dulu. Yang pertama, bila sebut kata nak bahas bab huruf dulu, maka mislain ni yang pertamanya terjemahan dia. Ni sebab ada orang yang travel dahsyat sangat tu, dia nak terjemahan. Okey, kita ambil lah. Dua huruf yang sama. Okey, itu yang pertama. Ni fokus kita ni. Hak fokus kita malam ni, kita nak ngaji hak ni ya dulu. Hak lain-lain kita tak payah lagi. Tapi kita nak beritahu kata depa ni duduk pada satu tajuk yang sama. Tapi kita nak fokus pada al-mislain dulu. Al-mislain maksudnya apa dia? Dua huruf yang sama. So maknanya dia akan jadi pertemuan jodoh. Iaitulah yang sama. Contohnya yang sama bagi Ustaz. Huruf apa sama? Tak sama. Tu sama pada jenis, tak sama pada sifat. So tak samalah. So contoh kita ambil surah pula huruf nun. Maka yang sama dengan dia nun lah. Okey, macam itulah contoh dia. Tu dari segi huruf. Faham ni? Benda ni simple je insya-Allah, tapi bagi fokus dah. Macam itulah kalau main dengan huruf pagi. Ta bertemu dengan ta. Tu yang kita nak bahas untuk al-mislain. Ataupun dia umumnya kita akan sebut idgham mislain lah. Okey. Lepas tu macam mana kita nak ambil contoh dia? Okey, contoh dia di sini mudah lah kita ni. Kita contoh pun je dah sedia semua dah. Okey sebelum tu kita baca sikit yang ustaz ni tulis tentang takrif dia. Okey, so mislain ini ialah pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj, sama pada sifat dia. Confirm ada huruf pun sama. Memanglah makhraj dia sama, sifat dia pun sama. Okey. Selepas tu nama dia di sini dia boleh jadi mislain ataupun mislan ataupun mutamasilain. Itu nama-nama dia. Sama ya. Idgham mislain orang boleh sebut, idgham mutamasilan. Mutamasilain pun boleh sebut ataupun mutamasilan pun boleh. Itu nama-nama dia. So nama dia dari segi nama dia saja pun dah ada 3 boleh sebut. Al-mislan macam tu. Ni sama-sama sebiji lah. Yang agak beza sikit tapi tetap terjemahan dia sama je. Al-mutamasilain. Al-mutamasilain. Ni nama-nama dia saja. Okey, dah kata huruf yang sama bertemu dengan huruf yang sama. So kita ambil di sini ustaz ni bagi contoh huruf ba bertemu dengan huruf ba. Macam mana contoh dia dalam Quran? Ada perkataan apa? Idrib bi'asak. Idrib bi'asak. Okey. So contoh idgham mislain yang pertama kita dapat untuk malam ni, contoh dia adalah idrib bi'asak. Okey. Allah Akbar. Dia tak tulis kat saya. Baqarah. Yang pasti arahan ni kepada Nabi Musa. Okey. Ayat 60 surah Baqarah muka surat 9. Okey, muka surat 9 surah Baqarah
ayat 60. Hampa tengok sendiri macam mana contoh tu dalam Quran. Allah dah dituliskan idrib bi asaka. Okey ya. Surah Baqarah ayat 60 muka surat 9. Okey ya. Tengok di situ. So, idgham mislan ni berlaku di mana? Nampak di sini huruf ba dan juga huruf ba. Okey. Baik tu. Okey. Dan seterusnya. Huruf lam bertemu dengan lam. Saja nak bagi banyak contoh sikit pun dia pun buru sini. Lam bertemu dengan lam pula macam mana contoh? Bal lahum. Siapa yang ada Quran ni terus dia mudahlah cari. Bal lahum, cuba cari dia akan dapat terus. Bal lahum. Saya beritahu surah apa? Muka surat apa? Bal lahum. Ni nak bagi nampak macam mana yang dikatakan huruf yang sama bertemu dalam Quran. Ada ke? Tak perasan pun. Contoh. Bal lahum. Surah Kahfi ayat 58. Muka surat 300. Okey, so idgham mislainnya berlaku di sini. Huruf lam bertemu dengan huruf lam. Okey, ambil dalam dulu ni kita bahas huruf dulu. Satgi yang saghir ke kabir apa semua tu satgi kita akan bahas balik. Masa siapa yang dulu ni kita sebut mim mati bertemu dengan mim idgham mislain saghir. Satgi kita akan bahas. Tapi ni bab huruf dulu. Contoh yang seterusnya berdasarkan kitab ni huruf waw bertemu dengan waw. Waw. Waw bertemu dengan waw. Ayat dia asaw wa kan. Asaw wa kan. Asaw wa kan. Asaw wa kan. Okey. Asaw wa kan. Ejaan dia memang ada syaddah atau jumpa memang ada kan? Okey. Satu pun lagi kita akan beritahu. Bukan surat 9 juga. Surah Baqarah tadi ya. Ayat selepas daripada ayat idrib bi'asaka. Kanu. Okey. Boleh ha? So di sini dia punya yang jadi mislainnya tu sebabkan huruf ba bertemu dengan ba. Sini lam, huruf lam bertemu dengan lam. Sini huruf waw. Waw. Sya. Waw bertemu dengan waw. Okey. Confirm dalam idgham mislain kita dah contoh tadi. Confirm dia adalah sama makhraj dia sama sifat dia. Pasal apa kita sebut macam ni? Sebab nanti kita akan ngaji pula hak ni mutaqaribain, dia hampir-hampir sama pada makhraj dia. Hak ni pula dia memang sama makhraj tapi berbeza sifat. Sebab tu kita bagi nampak tak sama makhraj sama sifat. Padahal memang kita tahu lah ada nama apa huruf sama bertemu kan. Tapi kita sebut juga sebab nanti bawa nampak pasal apa dia duduk sekali tajuk dia. Faham? Boleh ya? Faham tak? Macam ni? Okey ya? Okey. So di sini kita nak bahas pula Allahumma salli ala Muhammad. Bacaan dia. Walaupun nama dia idgham, kita dah tahu waktu kita mengaji nun mati, tanwin itu kita dah tahu bahasanya idgham ni tak semestinya kena dengung lah. Sebab dia ada idgham ma'al gunah, idgham bila gunah. Betul tak? So jangan kata kita dengar idgham, kena dengung lah. Idrib. Jangan nak dengung. Tak boleh lah. So dia di sini hukum dia berlaku idgham. Di sini yang kita bagi contoh sekarang ni berlaku idgham. Pasal apa idgham? Yang pertamanya sebab dia ada syaddah dan yang pertamanya yang seterusnya sebab
huruf ba ni seolah-olah tak ada, kita terus baca ni. Betul tak? Kan? Sebab idgham ni antara takrif dia yang Syekh Ashraf pernah bagi kita. Idgham adalah idgham nahzif al-harf al-awwal wa nun tiq bisani musyaddada. Okey, maksudnya kita buang huruf yang pertama. Ni nahzif al-harf al-awwal, kita buang huruf yang pertama. Seolah-olah huruf waw ni di sini tak ada. Okey? Dan kita sebut terus huruf yang kedua dengan ada syaddah di atas huruf kedua tersebut. Betul tak? Asaw wa kanu. So berlaku dah idgham? Berlaku sebab dia kenal dengan kaedah dia. Kita seolah-olah buang dan kita tak sebut huruf ni. Dan kita terus sebut huruf yang kedua bersyaddah. Asaw wa kanu. Berlaku dah benda tersebut? Berlaku. Maka di sini idgham. Okey. Tak ada dengung lah. Tak ada dengung sini. Cuma idgham berlaku. Selepas tu bila kita sebut bab huruf dan kita dah sebut bab hukum tadi, di sini adalah contoh-contoh bagi idgham. Ada juga tadi kita dah mula dah cerita dah huruf-huruf dia. Kan? Huruf dah cerita dah huruf adalah huruf bertemu dengan huruf yang sama. So yang sekarang ni yang kita dah cerita ni apa dia? Kita sedang bercerita tentang hukum dia. Apa dia? Dia idgham ke apa dia? Tak. So sekarang ni kita sedang bahas tentang hukum dia. Hukum dia adalah idgham. Cumanya tak dengung. Faham tak? Tak dengung. Tak payahlah lagi. Apa nama? Duk pi kata kena dengung pula. Susahlah kita nak dengung tentang sini. Asaw tak boleh. Sebab dengung dia adalah suara yang datangnya daripada aqsal khayshum. Datang daripada atas hidung ni. So tak boleh berlaku dengung di sini. Cumanya hukum dia sekarang adalah idgham. Tak ada dengung. Okey, bila sebut tak ada dengung, dia ada yang terkecuali. Maknanya ada juga kita akan jumpa huruf tu sama, tapi dia tak idgham. Dia izhar, dia jelas. Contohnya di sini dia bagi la dhahaba bisam'ihim. La dhahaba bisam'ihim. Huruf sama bertemu dah. Tapi pasal apa tak dengung contoh Contoh ni maknanya pengecualian lah. Tak semestinya misline ni bila bertemu huruf yang sama dia adalah idgham semua. Ada yang bertemu huruf yang sama tapi tak idgham. Dia izhar hukum dari situ. La dhahaba bisam'ihim. Ni macam Baqarah juga ni. Tak tahu. La dhahaba bisam'ihim. Okey. Okey. Betul tak huruf tetap huruf yang sama dah bertemu. Huruf ba bertemu dengan ba. Okey. Nampak? Huruf ba bertemu dengan ba. La dhahaba bisam'ihim. Tapi dia punya sebutan dia tak ada berlaku idgham. Dan confirm tak ada berlaku idgham sebab di sini tak ada syaddah. Okey, macam tu. Tu antara contoh dia. Kalau ikutkan di sini dia ada lagi lah yang pengecualian. Anda akan jumpa lagi lah, mungkin ada lagi contoh-contoh yang bertemu huruf yang sama tapi dia punya bacaan dia izhar, jelas. Sebiji-sebiji kita sebut huruf yang pertama kita sebut, huruf yang kedua pun kita sebut. Tadi kita terus sebut huruf yang kedua. Tu yang panggil idgham tu. Kita terus sebut huruf yang kedua. Huruf pertama kita tak sebut. Okey ya? Okey. So yang seterusnya kita nak bahas tentang yang dikatakan saghir, yang dikatakan dengan kabir. Okey. So bahasa dia
Soghir ni adalah, kita tulis sini lah. Soghir, kita nak sebut satu tu adalah soghir ataupun kabir. Okey ya. Soghir, kabir. Soghir yang pertama, kedua, faham tak? Bila kita ambil tang soghir dulu. Yang pertama dia berbaris sukun, maknanya dia mati. Yang kedua berbaris. Faham tak? So pasal apa yang dulu ni idgham mislain kita sebut soghir, sebab mim tu mati. Mim tu mati bertemu dengan mim yang seterusnya berbaris. Betul tak? Wa hum mu'ridun. Betul tak? Wa hum mu'ridun. Idgham mislain lah. Kita ambil balik, throwback balik idgham mislain. Pada hukum mim mati dulu kita dah ngaji idgham mislain nama dia. Okey, idgham mislain. Contoh dia, contoh wa hum mu'ridun. 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 Okey, tak mim bertemu dengan mim. Mim ni mati, sebab tu tak ada tanda sukun sebab dia dah seolah-olah tak wujud, maka kita sebut huruf yang kedua, mim bersyaddah. Wa hum mu'ridun. Sebab itulah waktu idgham mislain dulu kita sebut nama dia soghir, sebab mim tu sukun ataupun mati bertemu dengan huruf mim yang sama macam dia tapi berbaris. Tu orang panggil soghir. Pasal apa main soghir dulu? Faham tak? Jelas tak? Boleh ya? Yang kabir ni sebab dua-dua berbaris. Satu ya. Faham tak? So majority ni secara umum dulu. Dia ada pengecualian dia. Secara umum soghir ni selalunya akan idgham, selalunya kabir dia akan izhar. Boleh? Sebab itulah waktu mim mati bertemu dengan mim, idgham, nama dia idgham mislain. Dan macam itulah contoh-contoh yang kita bagi awal tadi pun. Apa dia tadi? Idgham. Cumanya cuba tengok yang kita kata hak ni yang tiba-tiba izhar. Cuba tengok apa logik dia pasal apa di sini adalah izhar. Sebab dua-dua berbaris. Nampak? Jelas? So cari bila contoh tak mana pun, selalunya tu yang kita kata umum tadi, umumnya kita akan cari dalam Quran huruf yang sama bertemu dengan huruf yang sama, ba bertemu dengan ba, contoh macam ni. Tapi dia tak idgham, tapi dia adalah izhar. Okey. Tapi ghalib dia, cik macam mengajar apa fiqh wanita. Ghalib-ghalibnya untuk yang huruf ba bertemu dengan ba ni, khususnya lagi adalah bila soghir, itulah sukun sebelum dia, maka mesti dia akan berlaku idgham. Okey, dapat lu. Setakat lah nak tanya, dapat dulu dari segi tu. Dapat? Angkat tangan. Siapa dapat angkat tangan? Siapa faham dengan jelas? Angkat tangan. Weh, ni hak yang tahfiz pun tak jawab ni. Tak faham kan? Tak faham? Tak faham? Tak faham? Faham ke tak? Tak faham tak jangan angkat. Ni yang faham je. Okeylah, maknanya ada lagi yang tak faham. Syami kena tanya. Syami kena tanya. Faham tak? Tak faham? Wih, tak faham ni bahaya ni. Okey. So abaikan yang lelel ni, kita fokuskan pada yang awal balik. Tengok balik asal-asal dia ni. Mislain ni apa dia? Yang kita tengah ngaji malam ni apa dia? Kita sedang nak bahas tentang dua huruf yang sama. Okey. Dua huruf yang sama, yang pertama kita bagi di sini adalah idgham, yang kita bagi idgham. So contohnya adalah idrib bi'asaka. Idrib bi'asaka. Pasal apa kita kata di sini idgham, dia tak izhar? Sebab dia adalah soghir.
Saghir. Ni, sukun. Yang pertama sukun ya. Sukun ya. Yang keduanya adalah berbaris. Tak? So dia berlaku idgham. Sebab majoriti yang akan kita jumpa bila saghir saja, iaitulah sebelum dia ada sukun, selepas dia adalah berbaris, maka confirm dia akan idgham sebab dia adalah saghir. Tapi kalau kita jumpa kabir dua-dua berbaris, confirm kita akan jumpa antara contohnya dia akan berlaku izhar. Tu yang umum. Kita tak ada kita sebut pengecualian. Ada kecuali. Apakah jumpa dalam Quran? Kata saghir ni selalunya mesti idgham. Hak ni ada dalam Quran saya jumpa. Antaranya contoh. Rabbi ya'lam. Tu kata tu yang umumnya kita akan jumpa macam tu. Kalau huruf yang sama bertemu dan dia adalah saghir, yang pertama huruf ba contohnya tadi sukun, huruf ba yang keduanya berbaris, selalunya kita akan jumpa idgham hukum dia. Tapi yang khusus sikit, pengecualian sikit adalah pada beberapa ayat Quran dalam yang bertemunya huruf yang sama, tapi yang pertamanya dah sukun, yang keduanya berbaris, tapi dia tak termasuk dalam kategori saghir. Contohnya Rabbi ya'lam, kita bagi contoh. Tadi kita kata saghir kan. Saghir ni idgham kan. Okey. Ada yang pengecualiannya adalah dalam Quran kita akan jumpa, sebab nanti apa akan tertanya-tanya, itu kata mengaji huruf ya yang bertemu dengan huruf ya juga. Dan kalau yang pertama tu adalah sukun, yang kedua berbaris, selalunya saghir ni idgham. Tapi tahun ni siapa tak idgham? Jelas yang aku baca. Contoh. Sebab tu orang kata ada pengecualian. Dalam beberapa ayat Quran, pengecualian. Dia tak boleh masuk dalam kaedah. Siapa? Kita akan contoh. Rabbi ya'lam. Huruf ya bertemu dengan huruf ya. Bertemu. Ya ni sukun nak, kalau ikutkan sukun lah sini. Di sini ya yang kedua adalah berbaris. Kalau ikutkan saghir idgham lah. Tapi di sini idgham lah. Kita baca Rabbi ya'lam ataupun Rabbi ya'lam. Rabbi ya'lam. Maknanya izhar lah. Dia tak berlaku idgham. Di sini pun tak ada syaddah. Tak idgham lah. Faham tak? Idgham ni selalunya dia akan berlaku ada syaddah. Tak? Okey. Di sini tak ada syaddah. Di atas ni. Kita tak baca dia dengan Rabbi ya'lam. Tak? Tu kata pengecualian pada beberapa ayat Quran. Sebab apa dia ada pengecualian? Sebab kalau kita nak pukul sama semua, maknanya, kalau idgham, kalau saghir dia, maknanya huruf yang pertama tu sukun, yang kedua berbaris, kita kena letak pukul rata semua, mesti kena idgham. So apa akan jadi kat sini? Dia akan jadi rosak pada makna dan dia menyusahkan untuk kita sebut. Contoh kita nak baca sini tadi, kita bagi contoh. Kalau dia tak sukun, dia terus jadi idgham di sini. Rabbi ya'lam. Makna pun dah lari dan nak sebut pun susah. Berbandingkan kita sebut yang biasanya izhar Rabbi ya'lam. Tak? Tak? Semua nampak macam struggle ni malam ni. Tu kalau kita pecah tu. Siapa yang rasa dia tak faham kadang-kadang? Ahmad Idris saya angkat. Tak faham macam tak faham. Ni yang termasuk pengecualian, yang terkecuali. Kaedah asal dia, bila sukun, yang huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berbaris, majoriti, kita kata majoriti, umumnya adalah idgham. Tapi di sini, yang di antara ayat Quran yang kita akan jumpa, huruf yang sama bertemu, tapi yang pertama ni sukun, yang kedua ni berbaris. Tapi dia tak termasuk dalam saghir yang idgham. Tapi di sini adalah saghir juga. Tapi dia izhar. Sebab apa kita kata terkecuali di sini? Sebab kalau kita bubuh hukum dia juga ada idgham, dia akan jadi jandul. Susah dan akan lari mana? Rabbi ya'lam. Orang Arab pun berheran. Rabbi ya'lam. Apa dia maksud dia? Tapi kalau kita sebut dengan izhar, Rabbi ya'lam. Tuhanku mengetahui. Faham tak? Sebab itulah ada pengecualian ulama letak. Tak boleh di sini, tak boleh kita kata walaupun dia saghir, sukun awal, kedua berbaris, tak boleh ikut kaedah yang asal. Faham tak? Ulama letak bahasanya
dia mesti adalah idgham. Kan awal-awal dia letak ni yang asal-asalnya dia letak. Awal kalau saghir yang pertama huruf yang pertama tu berbaris sukun ataupun mati. Huruf yang kedua tu ada berbaris. Asal-asal ulama letak idgham. Macam tu. Jelas ha? Tiba-tiba depa jumpa ayat Quran yang seterusnya, Rabbi ya'lam. Ya bertemu dengan ya dan sukun dah yang awal ni, ya pertama ni. Yang kedua berbaris. Macam ni ya. Ikutkan idgham. Tapi depa cuba nak idghamkan Rabbi ya'lam. Dia satu susah, satu lagi lari makna. Rosak makna dia. So ulama kata ini di antara ayat yang terkecuali tak boleh terima hukum ni, idgham. Maka dia kena izhar. Walaupun kaedah asal sukun pertama, kedua berbaris, idgham. Faham? Jelas tak? Jelas ha? Okey. Pasal apa kita contoh yang kecuali? Sebab lagi yang hampa cari dalam Quran, hampa jumpa dan hampa akan tertanya-tanya jadi hang Ustaz. Kita tetap kata dia saghir. Tapi saghir di sini dia terkecuali daripada hukum idgham. Saghir ni ghalib dia, asal-asal hukum dia idgham. Macam tu kita kata kabir ni asal-asal dia hukum izhar. Hak ni pun lagi dia akan ada kecuali pada ayat sekian. Faham tak? Macam tu. Okey ni memang agak berat sikit lah. Waktu kami mengaji pun dia agak berat sikit nak terima. So jomlah kita selawat sikit. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tahab lana biha minhu akmalal imdad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tahab lana biha minhu akmalal imdad wa fawqal muradi wa ala alihi wa sahbihi. Okey. Tengok nak bagi hampa nampak sikit Lah ni bagi dapat dulu yang kita katakan saghir tu adalah bila yang pertama hurufnya adalah mati ataupun bersukun, baris sukun. Huruf yang kedua adalah berbaris fathah, kasrah ataupun dhammah. Macam tu. Hukumnya yang standard, yang asli idgham. Dapat? Hak dulu. Dapat? Dapat tak Nurul? Dapat? Okey. Tiba-tiba ulama dapat kaji bahasanya huruf yang sama bertemu betul dah. Misline betul dah, misline ni. Betul. Saghir pun saghir dah. Sukun yang pertama, ya ni sukun pertama. Yang kedua ni berbaris. Rabbi ya'lam. Tiba-tiba hukum asalnya adalah idgham, dia nak letak di sini idgham tak boleh. Sebab rosak makna dan menyusahkan nak sebut Rabbi ya'lam. Nak idgham tak boleh. So di situ ulama kecualikan beberapa ayat Quran yang kita akan jumpa yang tak boleh idgham. Walaupun misline saghir. Nama dia tetap idgham misline. Misline saghir. Saghir tetap saghir sebab kaedah dia macam ni. Saghir ni sukun pertama, kedua berbaris. Faham tak? Cumanya beberapa daripada ayat Quran yang kita akan jumpa huruf sama. Yang pertama dah sukun, yang kedua adalah berbaris dah, tapi dia tak boleh idgham sebab kita kata tadi pengecualian dia disebabkan kerana dia tu akan jadi rosak makna dan juga akan menyusahkan untuk kita sebut. Orang Arab dia kaji sampai tahu tu. Dia tak mau bagi rosak makna. Daripada orang faham bahawasanya Tuhanku mengetahui, dia cuba nak buat idgham juga. Ni macam yang Syami duk selalu iktiraf lah. Pasal apa dia? Pasal apa? Dah memang orang dah kaji dah. Kalau dia bubuh juga di sini, idgham juga, dia akan rosak. Tak boleh. Sebab tu dia kata tak boleh. Jangan berlawan. Bahasa dia gitulah. Faham tak? Dan untuk macam ni juga, yang asal dia kabir, berbaris,
huruf yang sama tu tadi, misline tu tadi, ba, tapi ba yang pertama berbaris, ba yang kedua pun berbaris, itu nama dia kabir. Asal hukum dia izhar. Faham? Asal bagi kabir, baris-baris ni, baris huruf yang berbaris bertemu dengan huruf yang berbaris, asal dia kabir. Hukum asal dia adalah izhar. Tapi ada yang tak boleh kita izhar, bahkan kita kena idgham. Ni contoh dia. Makanni. Tengok berlaku tak idgham situ? Ada syaddah tak? Ada. So berlaku idgham. Rupa-rupanya di sini dia tak boleh izhar sebab di sini kalimah asal dia. Tu penting orang Arab yang kaji ni. Orang Melayu jangan duk kata nak kaji. Macam ni. Sebab apa? Kataan ni pun kita tak tahu. Sebab ni perkataan bahasa Arab. Rupa-rupanya ayat asal. Apa? Syami ada pernah tahu? Tak tahu. So ayat asal dah. Makanani. Apa? So disebabkan ayat asal dia adalah nun. Dengar, bila kita tengok hak asalnya baru kita nampak oh betul lah kabir dah. Nun dan nun huruf yang sama dah, misline dah. Kabir ke saghir? Dua-dua berbaris kabir. Izhar ya, tak boleh. Sebab dia di sini akan dituliskan dengan tulisan yang macam ni. Dalam Quran kita akan jumpa macam ni, kita tak akan jumpa macam ni. So bila kita jumpa macam ni, confirm kita tak boleh baca izhar sebab dia ada syaddah. Tak? So macam mana kita nak baca dengan izhar tapi dia ada syaddah? Tak boleh, terkecuali di sini tak boleh baca izhar. Walaupun asal perkataan dia kanani. Sebab tu ulama kaji. Oh, di sini dia tak boleh izhar walaupun kabir sebab dia adalah dituliskan dengan macam ni, makan ni. Sedangkan asalnya mana ada perkataan makan ni, dia kena makanani. So makanani, ni dah dua-dua huruf nun di sini adalah berbaris kabir. So di sini pengecualian, tak boleh baca dengan izhar, dia kena idgham. Kena baca idgham. Macam tu lah kalimah asal. Sebab tu yang selalu kita dengar la ta'manna. Hak tu kita selalu dah terror dah. Sampai tahun tu kita akan dah terror dah. Kita suka nak cium-cium orang kan. Hak tu asal-asalnya adalah kabir. Sebab kabir tengok ni orang panggil bedah. Kita nak bedah dia. La ejaan dalam Quran macam mana? Tak mana macam tu kan? Di sini dia ada lambang tu kan? Tak mana. Okey. So di sini macam mana berlaku kabir? Sebab tu kita akan mengaji tak manuna ataupun tak manna. Macam tu. Sebab apa? Huruf asal dia macam mana? Asal la ta manuna. Nampak tak huruf yang sama Arab misline tak? Baris dia macam mana? Manuna. Betul tak? Betul tak? Misline kan? Huruf yang sama kan? Dia kabir ke saghir? Dua-dua berbaris kabir. Tapi nak baca izhar tak boleh. Sebab tulisan dalam Quran kita akan jumpa macam ni. Betul tak? Sebab tu kita akan baca sama ada dua wajah. Sama ada kita baca dengan ismam la ta'manna. Isyarat mulut tu nak bagi tahu asal dia ada nun satu lagi yang berbaris dhammah. Macam tu. Pasal itu kita baca dengan ismam la ta'manna ataupun dengan raum. Kita baca, kita buat main nu tu baris dhammah tu 1/3 saja. La ta'manuna, la ta'manuna. Laju-laju dia kena laju raum, laju. La ta'manuna. So dari segi itu kita nak nampakkan kepada anda idgham misline kabir berlaku di la ta'manuna ni. Tapi dia tak boleh hukum asal kabir izhar, tak boleh. Sebab
Sebab dalam Quran kita jumpa la ta'man ada syaddah. Man. Tak? Dan pasal apa dia pergi tulis macam ni, awak tak tulis yang asal ya? Apa masalah? Mula jadi Syahmi. Sebab apa? Sebab nak memudahkan tadi. Kunci dia tadi pasal apa dia tulis macam ni? Nak memudahkan dan tak mau bagi menyusahkan dan tak mau bagi lari makna. Okey. Dapat? Pasal apa di sini berlaku mislain kabir tapi dia idgham, sedangkan kabir adalah hukum asal izhar. Sebab asal-asal dia macam ni, tapi dalam Al-Quran tulisnya adalah macam ni. Dia ada syaddah. So tak boleh kita nak izhar. La ta'man. Macam mana kita nak baca manuna? Biasa. Izhar biasa. Sebab dalam tulisan tulis ada syaddah. Syaddah ni dia kena. Kok mana aku tak boleh lari? Idgham lah. Tak? Bila ada syaddah confirm dia akan jadi idgham. Sama ada dengung ataupun tak. Tak? Okey, macam tu. Dapat lagi? Ya, rasa berat kan? Berat kita pun dah mula teruk ada muka tu. Tapi ni memang agak berat. Muslihah tak faham tak? Mana yang dah banyak kali dah, hak ni sekadar tengah ulang balik dia macam mudah mana yang baru dia agak berat sikit. Tapi ala kulli hal kita balik pada point asal. Pasal apa kita kena mengaji juga masalah supaya kita tahu hak ni berlaku idgham ataupun izhar, hak tu ya. Yang pastinya kedua-duanya dengung ke tak dengung? Tak ada dengung. Mislain tak ada dengung. Tak ada pula. Tak berdengung. Dan pada idgham ataupun izhar, mislain, dia takkan ada dengung. Walaupun idgham. Sebab idgham ni dia ada dua, sama ada dengung ataupun tidak. Tapi pada mislain, maka dia tak ada dengung. So, mai pilih sorry ke kabir ke, ada tak dengung kita baca? Tak ada. Okay ya? Perbahasan-perbahasan ni kalau rasa macam tak perlu untuk kita ambil pot sangat, tak payah ambil pot. Tapi ni sekadar nak jelaskan mai mana hak kita mengaji mim mati bertemu dengan mim itu idgham mislain itu ni pada hukum mim mati itu ni pasal apa disebut dalam kitab dinamakan dengan sorir. Ni tu yang kita dedah juga tu. Nak bagi apa nampak sorir tu macam mana, kabir tu macam mana. Tapi bila kita sebut sorir ni adalah hukum asalnya adalah idgham, dia ada pengecualian pada beberapa tempat. Macam tu ya. Faham? Macam tu. Okey. Rasa macam dah semua dah dalam kita punya ni. Okey, kita nak balik kepada kesimpulan yang kita nak ngaji malam ni, yang hampa rasa macam berat sangat tu. Point dia adalah sambil tu baca selawat sikit Ustaz Syarif. Ni cara ni nak wadak lah ni. Ada yang punchline dia. Selamatlah. Tak apalah, dah habis pun. Hei, punca. Sallallahu. Tak payah. Kalau hak ni misline, aku decline. Cancel. Okey lah. Ni, sekali lagi ya. Kita cuba nak memudahkan anda faham poin penting yang anda nak kena faham untuk misline ni saja. Okey ya, macam ni ya. Tengok boleh ya. Yang pertama yang kita nak ngaji malam ni adalah bila mana huruf tersebut bertemu dengan huruf yang sama. Contoh nun bertemu dengan nun. Okey ya. Bagi dapat satu persatu ni. Hak yang pening-pening tadi tinggal tak? Nak bagi hampa rewind balik, bagi hampa dapat satu persatu. So, bila orang tanya pasal apa kita sebut idgham mislain ataupun pasal apa kita sebut mislain? Sebab dua huruf yang sama. Contoh nun bertemu dengan huruf nun, ta bertemu dengan ta, macam itulah seterusnya, kha dengan kha kan macam mana. Tu, okey ya. Itu untuk mislain. Hak ni tak payah tengok lagi. Kan, mislain, dua huruf yang sama bertemu. Okey. Contoh Ustaz Nizam bertemu dengan tak payah, tak sama. Tak boleh. Tak sama. Hak tu mutaqaribain. Tak boleh.
Misline ni macam mana? Selain ni macam buka sarung untuk mengangkat salwa. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Dia tak misline. Tak apalah. Saya bermimpi. Dalam mimpi kan selalu berlaku pelik-pelik kan. Muka cikgu. Contoh. Nak bagi nampak tak misline tu. Okey nak abang kata sama sebiji lah. Tu dia baca cermin. Pandai pun macam tu lah. Jangan bagi punchline teruk-teruk kan. Depan cermin yang ada pantulan lah. Depan cermin mata tak nampak. Dah dari cermin tengok. Depan cermin mata tak ada. Okey. Contohnya nak bagi dapat misline tu macam mana? Kalau kita kata Ustaz Nizam jumpa dengan Syazwan, mutaqaribain ataupun mutajanisain. Dia boleh jadi kot tu. Dia tak boleh misline sebab tak sama sebiji. Ni sama sebiji macam mana? Ustaz Syarif bagi contoh tadi. Kita duduk depan cermin, bukan cermin mata, cermin bersolek. Kan? So dia akan sama sebiji tak? Sama sebiji. Apa dia? Senang. Nama dia memang misline. Tapi huruf dia sama, bukan huruf yang lain. Jangan untuk tambah kata punchline. Dia pada penin dah. Huruf yang sama. Apa faham tak punchline Ustaz Syaril? Misline, lain. Lain tu punchline dia. Baru boleh gelak. Okeylah. Dua huruf yang sama. Tu fokus kita malam ni kita mengaji tentang misline. Dua huruf yang sama. Huruf apa pun bagi bila huruf ya bertemu dengan ya, sin bertemu dengan sin macam tu. Okey? So bila huruf yang sama confirm makhraj dan juga sifat dia akan sama sebiji. Sebab yang selepas ni kita akan ngaji esok kalau lusa rumah ni hak ni bahagian ni. Hak tu akan berbeza pada makhraj sama pada macam tu gitu. Untuk malam ni misline dua huruf yang sama, maka samalah makhraj, samalah sifat sebiji. Dapat? Okey. Bila kita sebut huruf yang sama, kita akan datang dengan contoh dalam Quran tadi kita bagi idrib bi'asaka. Idrib kita betah balik ah. Idrib bi'asaka. Bi'asaka. Okey, idrib dia akan confirm dia akan ada syaddah. Bi'asaka. Idrib. Di sini tak ada tu maknanya sukun lah, mati lah. Idrib bi'asaka. Apa? Idrib bi'asaka. Di sini hukum dia apa dia? Idgham. Dan disebabkan huruf yang sama, kita boleh sebut dia idgham misline. Tengok. Sorry, ada yang sebut sorry tu. Hak tu main mana pula kita nak tahu? Kita nak sebut idgham misline saja. Hak tu umum. Orang biasa-biasa yang tak mengaji sangat mendalam macam ni pun dia akan tahu idgham misline sebab huruf yang sama. Tapi kalau seseorang tu dia boleh sebut idgham misline saghir. Cuba tanya boleh. Pasal apa kamu sebut saghir? Sebab huruf ba di sini sukun, yang kedua berbaris. Tu orang yang dah cekap sikit lah. Oh, macam tu. Okey. Kalau dah ada dah ni aku tengah bayangkan orang yang berjumpa macam ni. Okey. Kalau dah ada saghir, mestilah macam qaqalah lah. Qaqalah pun ada sughra, ada kubra. So macam mana Allah nak tahu kabir tu macam mana? Tu yang kita buka perbahasan tadi, faham tak? Nak kenal dia kena macam ni. Macam tadi. Saghir, kabir. Pasal apa di sini kita kata idgham mislan saghir? Sebab kaedah dia saghir, nak kenal dia adalah huruf pertama mati sukun, huruf yang kedua berbaris. Faham? Jelas kan? Hak tu ya. Tapi kalau tiba-tiba dia pi balon, contoh Saifullah orang tanya. Okey, apa hukum di sini? Dia pun sebut idgham mislan. Selamat Tiba-tiba dia sebut idgham mislan kabir. Betul ke salah? Macam mana kita nak tahu betul salah? Ni kaedah dah ada. Kabir berbaris yang pertama, huruf yang kedua pun berbaris. So bila di sini Saifullah kata idgham mislan kabir. Betul ke salah?
tengok kaedah. Kaedah sini. Had tu sahaja. Yang tadi yang kita cerita tadi ni ada pengecualian apa semua tu. Had tu sebabkan soril ni selalunya kebiasaannya majoriti kita akan jumpa hukum dia. Sebab itulah pada mim mati bertemu dengan mim dulu, pada hukum mim mati dulu, pasal apa? Dia adalah idgham mislain idgham mislain soril, nama dia hujung. Pasal apa? Sebab dia mim mati bertemu dengan mim yang berbaris. Stakatlah je lah. Okey, macam tu. Yang kita macam berat sikit tu sebab dia mula masuk pengecualian pada beberapa ayat Quran yang kita akan jumpa. Kaedah tu dah kena. Tiba-tiba dia tak boleh hukum asal dia ni. Ni tadi hukum asal izhar. Okey, dapat tu kan? Hukum-hukum asal dia. Macam kita bagi tadi contoh. La zahaba bisam'ihim. Hak tu bagi contoh belah ni sebab kabir kan. La zahaba bi bisam'ihim. Okey, ba bertemu dengan ba, dua-dua berbaris. So, dua-dua berbaris, maknanya dia adalah tak boleh sebut jangan sebut sebab kita tak tahu hukum gini. Mislain, nama dia sini. Mislain dulu. Kita tak dapat kosong ini. Mislain. Kabir ke soril? Kabir. Okey, hukum lah. Hukum dia. Izhar ke? Idgham. Izhar. So, dia ikut tak kaedah asal? Ikut kaedah asal. So, hak ni masih lagi yang standard kita akan jumpa dalam Quran. Yang kita bagi tadi ni, yang agak rare tu, adalah macam kita kata tadi, contohnya macam mana tadi? Kabir. Ni. Makan ni tak mana. Ya. Dan yang pengecualian di sini adalah bila mana dia tak direct kita akan jumpa berbaris huruf yang pertama, huruf yang kedua berbaris dua-dua. Sebab dalam contoh apa kita kata tadi yang terkecuali daripada kabir tapi dia tak izhar, dia idgham. Sebab dalam Quran pun dia tak direct kita akan nampak dua-dua huruf yang sama dan dua-duanya berbaris. Contoh kita bagi tadi yang terkecuali ya, terkecuali sini ya. Hak ni yang kita tak payah ambil pok sangat sebenarnya. Yang utama kita kena ambil pok hak ni. Bagi faham ni dulu. Ya. Cumanya kita nak terang siap-siap supaya kita tahu hukum dia nanti bila kita jumpa. Tak mana asal dia adalah mislain kabir. Sebab dalam Quran dia tulis macam ni. Tak mana. Macam tu kan? Sebab tu kata yang terkecuali itu sebab hanya orang yang tahu saja. Dia tahu bahawasanya dia di sini dia berlaku mislain. Kan? Kita macam mana kita nak tahu mislain? Tulis macam ni. Macam mana kita nak tahu idgham mislain kabir di sini? Sebab tulisan macam ni dalam Quran. Sebab tu kita hak ni kalau kita tinggal tak apa. Sebab yang umumnya kita mengaji hak ni. Faham tak? Cumanya kita nak bagi buka minda lagi adalah bila berlaku macam ni. Pasal apa di sini nama dia idgham mislain kabir. Kita akan terfikir macam mana berlaku mislain? Baru malam ngaji. Contoh esok kan. Baru semalam Syamil kata baru malam ngaji. Nun bertemu dengan nun. Barulah jadi mislain. Idgham ke tak tu tengok lek. Rupa-rupanya bila syaddah kita jangan lupa bila bersyaddah huruf tu bersyaddah maknanya dua huruf. So jadilah asai nama di sini nama ayat di sini la ta manuna. Oh, tang tu baru mislain baru nampak mislain dia. Nampak?
Dan kita nak tahu kabir ke saghir, oh asal-asal dia la ta'manuna. Sebab tu di sini dia boleh baca dengan dua bacaan. Sama ada dengan ishmam ataupun hak ni hak asalnya ni kita akan baca dengan raum. Okey? Hang fokus jelas kan? Takat lah ni nampak macam jelas sikit daripada tadi kan? Sebab tadi kita tak tekan. Ha ni faham ke? Ni faham ke? Ha macam tu. Ha ni dia makin faham sikit. Okey. So di sini dia akan berlaku hukum dia di sini. Idgham dia, nama dia apa dia? Cuba sebut kalau hangpa betul faham. Idgham mislain Idgham mislain kabir. kabir. Pasal apa sebut kabir? Sebab kita dah tahu dah asal-asal dia adalah manuna. Nun bertemu dengan nun mislain dah. Dua-dua berbaris kabir. Tapi pasal apa tak berlaku izhar hukum asal bagi kabir? Sebab di sini dalam Quran kita berjumpa dengan bersyaddah. Bila bersyaddah confirm idgham. Exception. Pengecualian di sini. Reception lain. Okey. Exception. Dalam orang kata lain. Dapat tak? Okey. So faedah aja juga di sini kita dah dapat secara tak langsung di sini bila kita sebut tentang idgham mislain kabir di sini kita dapat faedah dia di sini. Selepas ni jumpa dalam Quran ayat ni la ta'manna ala Yusuf. Tu bacaan ismam. Untuk bacaan bila jumpa ni la ta'manna ni ada satu lagi bacaan baca dengan hak yang asal. Tapi bacaan dia ni nama dia raum. Itulah kita sebut 1/3 daripada dhammah ni. 1/3 daripada apa? Dhammah ni. So kita akan jadi la ta'manuna kena laju. Kita akan nak sebut nun sikit lah. La ta'manuna. Sebab itulah pada ismam ni dia kena muncul mulut sebab nak habaq asal-asal dia. Okey? La ta'manna ala Yusuf. Macam tu. Okey? Secara tak langsung kita masuklah bab ismam ni. Okey. Macam itulah juga yang termasuk dengan pengecualian tadi kita bagi makan ni tadi kan. Asal dia makanani. Okey. Saya cuba tadi. Saya cuba. Nak tengok contoh faham ke tak faham? Cuba tengok dalam kita punya muka surat tadi ada tak? Tengoklah muka surat yang kita baca dulu. Tengok ada tak contoh? Mislain. Tak kira mislain apa tapi cuba tengok dalam muka surat kita baca tadi ada. Surat 10. 106. 5. Kita baca dua muka surat tadi. Tengok lihat ada. Lahum min idgham mislain sorry. Okey, Ustaz Syaril bagi dalam bacaan kita tadi ada contohnya lahum Tengok pasal apa al-faqih boleh tahu automatik dia syaddah sebab yang pertama ni sukun dan yang kedua adalah berbaris. Maka dia idgham mislain saghir. So hak yang pada hukum mim mati sebab ni di sini adalah mim mati. Kan? Hak tu mislain tapi ikutkan dia duduk pada yang kita dah mengaji sebelum ni. Hak yang mislain yang sekarang kita tengah mengaji ni huruf-huruf selain daripada mim. Mim bertemu dengan mim, hak tu yang kita dah mengaji dulu. Yang sekarang adalah huruf-huruf selain daripada tu. Cuba bagi contoh yang bukan mim mati. Ada dalam Quran, dalam surat kita tu. Ada? Tak ada apa. Kalau tak ada kira memadai dengan hak contoh kita bagi ni . Anda akan jumpa idrib bi'asaka. Ba di sini bertemu dengan huruf ba, maka hurufnya adalah dua-duanya adalah huruf yang sama. Kita nak tahu idgham mislain dah. Kita nak tahu idgham mislain ni berdasarkan kita tengok ada syaddah. Confirm bila ada syaddah kita akan ada sebutkan idgham mislain. Saghir tak saghir, ini kaedah dia itu sahaja.
Saya cuba bahasa perinci. Wastakbara. Dia Mana? Okey, dalam Islam ni kita tenang tadi. Tadi dengar, okey tak okey? Okey, dia. Dalam Islam ni dia cerita tentang huruf yang sama bertemu dengan huruf yang sama. Huruf bertemu dengan huruf yang sama. Okey. Islam. Sebab tu nama dia misline. Huruf yang sama. Okey. Jadi yang membedakan Saghir dengan Kabir ialah Saghir ni dia bertemu dengan huruf yang mati dulu. Lepas tu selepas dia huruf yang berbaring. Contoh Idrib fi asok. Ba yang awal tu mati, ba yang kedua tu berbaring. Kabir pula dua-dua huruf tu yang sama bertemu, tapi kedua-duanya berbaring. La dhahaba babi. Bukan. jangan mencarut. Bukan serang. La dhahaba bisam'ihi. Jadi bacaan dia kat yang pertama tadi, yang Saghir tadi, dia idgham, yang tu memasukkan idrib. Di sini akan jadi hukum dia apa? Kat sini akan jadi hukum dia izhar, baca dengan jelas. La dhahaba bisam. La dhahaba bisam'ihi. Ataupun kita takkan sebut dia izhar lah. Huduh sangat nama dia. Kalau kita sebut izhar misline kabir, dia akan jadi huduh. Kita akan terus sebut dengan misline kabir. Hukum dia duduk dalam pala dah. Izhar. Macam tu. Nama dia akan sebut misline kabir. Faham tak? Okey. Sebab kalau kita sebut izhar misline, lepas tu tiba-tiba dia macam pelik. Sebab yang ada selalu kita dengar idgham misline. Misline ni selalu dengan idgham. Sebab tu bila nama dia takkan bubuh izhar misline kabir dah. Okey, boleh. Apa bertemu dengan apa ni? Ya pertama baris, ya kedua sukun. Sukun. Dia jadi Hak tu jadi maklum. maklin. Okey, banyak kat sini. Tu kata tu ada beberapa yang tak boleh ikut kaedah. Ya saya dah. Okey, sila. Kelas kita kelas santai lah. Tapi nak bagi apa dapat paling kurang untuk malam ni misline ni apa faham insya-Allah. Okey. Kan? So macam soalan apa amunya semua tadi. Cuba amu. Kan? Soalan yang baik juga. Tengok Sebab tu tajwid ni dia kena bagi fokus supaya kita tak keliru. Ya bertemu dengan ya dah. Sebab tu yang kita bagi pengecualian tadi ni. Sebab kita akan jumpa dalam Quran kaedah dah kena dah. Contoh macam bayar semua kita bagi tadi. Hazil ni tak yahu tak apa tapi saja terlihat. Hazil unsayain. Soalan yang baik unsayain. Pasal apa kita kata soalan yang baik? Sebab orang dia berbaik. Unsayain. Ni. Betul tak kalau ikutkan logik apa yang semua kita tanya di sini? Kena tak? Soalan itu kena tak Syami? Kena sebab apa? Misline tak? Misline. Ya bertemu dengan ya. Ya kan? Ya, boy. Okey. Cumanya di sini yang akan jadi misline adalah bila berlaku saghir ataupun kabir. Saghir kita dah kata kaedah dia sukun dulu baru. Sukun ataupun mati dulu baru jumpa yang berbaris. Yang di sini lari tak dengan kaedah? Lari. So di sini kita takkan sebut dia. Di sini kira misline tu. Idgham ke? Tak payah pening. Hak ni dah masuk kepada perbahasan yang kita akan masuk selepas selesai mutajanisain semua ni. Pada hukum mat. Itulah mat dia yang pernah dikeliru oleh Syazwan. Ni maklin ke? Di sini nama dia apa? Cerita apilah tak siap. Maklin. Pasal apa dia di sini berlaku maklin?
Sebab ya di sini adalah huruf mad. Sebelumnya, yang mana sebelumnya adalah berbaris yang tak pada asalnya. Huruf mad ni selalunya huruf ya mesti sebelumnya kasrah. Tiba-tiba dia berbaris dengan fathah. Macamlah ainain wasyafatain, tu semua maklin. Tu nantilah kita ngaji. Ni saja sebab dah dia tanya soalan hazil unsayin. Faham tak? Di segi soalan tu kena sebab kita memang tengah bahas bab misline, dua huruf yang sama. Tapi di segi hukum dia, pasal apa dia tak jadi idgham ke izhar apa tu? Pasal apa? Sebab dia tak sama dengan kaedah dia. Okey Ustaz Basit. Okey, sila. Depan ni ada soalan, dia bertanya. Ada soalan bukan lagu Kok lari tak ada buat lagu. Oh, tak beli lagu ni. Ini pening. Patut hari lari awal. Dah tahu dah tu Kita dah. Okey. Okey, jadi abang sebab tanya yang unsayain. Okey. Dan ni dekat kalimah Allah. Allah. Semua sebut Allah. Allah. Okey. Okey, kalimah Allah. Apa hukum dia? Ha? Hukum dia wajib ta'zim. Andai. Ha. Dia bertanya ni jadi hukum apa? Sebab lam dengan lam kan? Lam dengan lam. Ya. Okey. Okey, kita tengok dulu. Kalimah Allah. Macam tu kan? Saya dah bagi kunci dia tadi. Ada syaddah. Idgham So di sini idgham mislain apa dah? Kafir ke saghir? Kalau kita nak ikut kaedah dah, betul tak? Kena tak? Sebab lam di sini kira mati lah. Lam yang kedua berbaris macam tu. Tak? So dari segi mislain yang pertama kita nak mislain tak? Dua huruf yang sama tak? Sama. Dan dia sekarang kategori saghir ke kabir? Saghir. So dia idgham ke izhar? Sebab apa? Sukun dan juga syaddah. Dan keyword dia adalah pada syaddah. Bila ada syaddah, confirm idgham. Okey. Menjawab soalan. Okey. Dan dah lalang kita throwback hak semalam. Kalau kita nak bahas dari segi alif lam syamsiah boleh tak? Kita nak kata di sini pun berlaku alif lam syamsiah boleh tak? Boleh tak? Siapa? Wallahu alam, tak tahu ni. Tapi kalau ikutkan tu alif lam dah ada. Alif lam. Dan seterusnya syaddah dah ada. Kalau ikutkan kaedah, kenalah alif lam syamsiah. Tapi mungkin dia tak boleh kita katakan kena di sini alif lam syamsiah sebab apa? Sebab Allah ni memang satu perkataan. Lafzul jalalah. Yang kita sebut semalam alif lam syamsiah tu sebab al di sini adalah tanda ma'rifah bagi satu perkataan. Contoh madrasah. Bila kita nak jadi perkataan madrasah tu adalah ma'rifah al-madrasah. So di sini kita boleh buat alif lam ni. Madrasah tadi kita boleh tanpa alif lam kan? Untuk Allah ni kita boleh buat alif lam. Di segi tu maknanya tak boleh kita kata Allah ni dia boleh sebut dengan alif lam syamsiah. Betul tak? Logik tak? Okey. Wallahu a'lam. Yang pastinya hukum yang asal dia tadi lafzul jalalah wajib ta'zim. Gitu lah. Okey, jelas Yang kita dapat malam ni adalah hukum mislain dulu. Dia ada dua hukum saja. Idgham dan juga izhar. Dan kedua-duanya bacaan dia tak ada dengung. Okey, settle. No? InsyaAllah kalau dah settle untuk malam ni, Saifullah faham tak? Okey tak? Okey tak? Duduk depan tak faham lagi, orang nak terang biji-biji tak tahu. Saya Faridwan Allah faham tak? Okey, jelas. Yang pastinya kalau ada siapa-siapa nak tanya lagi, dia segan nak tanya sebab ramai-ramai ni. Dalam ketua-ketua dia duduk dengan halaqah dia, dengan Ustaz Tim, Ustaz Syarif boleh tanya dengan Ustaz Syarif, boleh muzakarah balik dengan dia secara kecil-kecilan. Okey? Gitu. Ini skala besar, projek besar ni. Okey, dah faham?
Kalau untuk misline yang berlaku hukum izhar, kita takkan sebut izhar misline kabir, tak ada. Kita akan sebut misline kabir. Misline dia tak misline, tapi kabir. Hukumnya kalau orang tanya hukum, di sini dia tak boleh idgham, dia adalah izhar. Macam tu lah. Simple je. Okey ya? Tapi macam bayar semua dengan apa mau tanya tadi, soalan tu kenal lah sebab kita sedang bicara tentang misline, dua huruf yang sama. Apa carilah contoh apa nak tanya, tapi dua huruf yang sama. Tapi yang bayar semua tanya tadi, dua huruf yang sama tapi dia dah lari daripada konsep yang kita sedang bincangkan, maka dia tak boleh jadi idgham atau izhar, dia lari terus hukum yang seterusnya. Kita akan mengaji tajuk ke depan nanti. Bab mat. Okey? Untuk hari ni pun lain pula. Okey? Jelas insya-Allah. Moga-moga Allah bagi kita lebih faham setelah daripada ni. Lepas ni kita akan ulang lagi. Sebab hari ni pun kita dah mengaji dah dengan Syekh Ashraf hari tu ni tak ada lama nak pun. Tapi mungkin waktu Syekh Ashraf tu kita mengangguk ya. Kita tak faham sangat pun kita mengangguk ya, tak? Jujur kan? Tapi macam Faqih dah pernah mengaji, tiba-tiba mengaji dengan Syekh Ashraf baru hari tu ni. Tapi kali ni dah terlupa balik lah. Bila buka balik baru kita main ingat balik. Sebab tu penting untuk kita sentiasa jadi atfal. Sentiasa kena muzakarah ulang balik. Tapi yang sekarang ni alhamdulillah Faqih dengan Syazwan tadi dah test. Wah, konsep seterusnya apa tak tadi kami test muka surat yang lah tu kita tanya habis-habisan bab tajwid. Sementara tadi dah ustaz kata berapa minit lagi kan. Tanya dia. Okay, muka surat lah ni nak tanya direct semua bab tajwid. Kita tengok berapa banyak yang tak boleh skor. So dia adalah slot yang macam antara kita dengan slot tajwid selain daripada bacaan. So tadi Syazwan tadi kita tepuk tangan sikit kat dia ramai-ramai. 32/40. Oh, semak ah. Bagus ah. Kami nak 40/32. Apalah jadilah. Yang pasti faham kelas kita malam ni? Insya-Allah Kak Su faham insya-Allah. Okey. Sebab dia benda ni dia tak perlu. Yang pasti faham kelas kita malam ni? Insya-Allah Kak Su faham insya-Allah. Okey. Sebab dia benda ni dia tak perlu nak lebih-lebih pun sebab yang pasti kita nak bagi kenal ya. Bila faham insya-Allah. Okey. Sebab dia benda ni dia tak perlu nak lebih-lebih pun sebab yang pasti kita nak bagi kenal ya. Bila orang tanya kita, ni hukum apa? Di sini ada hukum tak? Tiba-tiba kita tak ada. Kau ngaji dalam kitab Tafatul-Atfal. Macam tu ya. Gitu je insya-Allah. Nak bagi kita kenal. Alhamdulillah. Kalau dah faham, alhamdulillah. Jadi rasa cukup sekadar tu untuk malam ni insya-Allah. Yang baik, yang sempurna, yang jelas, yang sempurna, yang faham semua tu semuanya daripada Allah. Yang kurang, yang lemah tu nyata daripada kelemahan Faqih sendiri yang mungkin tak cukup kemas faham elok. So bila nak terang kepada anda pun jadi berat, nak susah faham dan sebagainya. Tapi kita sama-sama muzakarah dan kita cuba yang terbaik untuk nak bagi faham. Faham tak? InsyaAllah kan? InsyaAllah. So alhamdulillah lah. Moga ada manfaat dia untuk malam ni. Poin dia adalah untuk kita mengaji ni adalah untuk bacaan kita Al-Quran ni kita nak memperbaiki lagi. Dan untuk bila kita mengaji ni kita dah tahu hukum hakam dan sebagainya, kita jumpa dalam Quran mesti kena praktikkan baca bagi eloklah insya-Allah. Wallahu a'lam. Astaghfirullah min qawli bil amalin, astaghfirullah min qawli bil amalin, astaghfirullah min qawli bil amalin. Minta maaf malam ni kelas kita lewat sikit. So mungkin dengan kelas dah mula lewat, kelas pula tajuk bab yang berat-berat, so dia agak berat, memang berat lah. Tapi kalau dah kata faham tu insya-Allah lah. Moga Allah tambahkan lagi faham berkat kita amal dulu apa yang kita dah mengaji ni dalam bacaan Al-Quran kita insya-Allah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.